rasanya bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Selamat berhujung minggu bersama saya dan juga Hafni. Saya risau. Asal, kenapa? Orang cakap selamat pagi, awak selamat pagi tadi kenapa? Tak ada, sebab takut yang tak keluar dari selimut. Kita nak ajak keluar dari selimut pagi ni, hari Ahad ni. Betul. Kena tarik nafas. Hujung minggu ni kiranya waktu untuk beriadah bersama keluarga. Tapi Ya. macam yang kita digalakkan beriadah dekat dalam rumah aja. Jadi kalau nak buat exercise beramai-ramai dengan keluarga pun depan rumah aje. Saya bukan nak cakap apa. Saya, anak-anak buah saya duduk di rumah bersama. Kita buat Exercise. Zumba depan TV. Ya, betul. Betul, Kita eh? exercise. Ada banyak cara sebenarnya. Dayang untuk sebagai kita coach aktif. dia lah. Saya coach terhormat. Coach dia, okey. Ya. Apa untuk semua kita ucapkan selamat berhujung minggu lah. Jangan Ya. lupa kena patuh SOP juga. Yang mana kawasan-kawasan masih lagi di bawah fasa PKP. Sebab kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ni. Kita jaga kita lah ceritanya sekarang ni. Sekarang ni kami ingin jaga anda cewa di pagi ni lah, kira 8 sampai 9 setengah pagi. Betul. Jangan lupa juga follow kami di Facebook, di Instagram. Yang tak dapat tengok ikut TV tu tak apa. Facebook Live ada juga. Ambil lah gambar, tulis kat situ. Lama tak nampak Dayah. Macam saya pun, saya lama tak nampak Dayah. Ya ke? Tapi selalu komen je kat Instagram. Itulah cerita dia. Juga boleh kongsikan apa-apa yang menarik di Facebook kami. Boleh, tag Contohnya kita. macam Hafni dah jumpa jodoh ke belum? Contohnya. Pagi-pagi awak dah bagi saya Ya. Aduh, pagi Ahad dah kena saya. Dah lama tak mengacau, ceria-ceria Tak lah. apalah, kita last jumpa pun last kali bulan 7 itu lebih kurang. Ya, betul. Sebelum okey, saya tapi melahirkan anak. Betul. InsyaAllah. Tapi tak apa. Ni kita sebenarnya nak ambil kesempatan juga nak ucapkan takziah di atas pemergian seorang komposer yang cukup hebat, cukup terkenal dan ramai sebenarnya artis-artis yang dinaikkan pada era tahun 1980-an iaitu komposer A. Ali telah pun pergi meninggalkan kita semua. Jadi salam takziah kepada keluarga arwah. Ya. Sebenarnya kalau kita nak cuba imbas kembali antara lagu-lagu yang popular daripada arwah A. Ali kan, dan antara artis yang pernah dinaikkan, contohnya macam Zaitun Samion, lagu Menaruh Harapan, dan arwah A. Ali juga sebenarnya sebelum ni pernah bersama dengan kumpulan kembara dengan Datuk M. Nasir. Tapi apapun sekali lagi salam takziah untuk keluarga arwah A. Ali Ya, jadi semoga terus diberikan kekuatan. Baiklah, sekarang ni kita nak cerita pula tentang apakah perkembangan keadaan baru semasanya kita. COVID-19. Dan kalau tengok ni rasa seria juga sebab kita berada di kawasan Selangor. Kita kat Selangor ni. Selangor paling tinggi. Nombor satu kita ni. Nombor satu sebab nombor satu yang paling tinggi ada di Selangor. Betul. Yang kedua di Sabah. Betul. Dan kemudian Negeri Sembilan. Kalau tengok sekarang 1041 kes yang baru. Betul. Itu setakat semalam yang dikongsikan. Macam Dayah katalah, dekat Selangor kita tertinggi dengan 402 kes. Diikuti Sabah 346 kes dan Negeri Sembilan 121 kes. Itu yang dikongsikan, dan ada juga kalau kita tengok kat skrin ni pecahan-pecahan mengikut negeri di serata Malaysia Dayah. Serta Malaysia. Jadi mungkin anda berada di kawasan tersebut, boleh cek. Dan juga ini bercerita tentang kluster baru. Ada di kluster Kota Kecil, Sky Chocolate dan juga Penjara Jalan Harapan. Dan itu adalah jumlah yang disaring dan juga positif lah yang kita jumpai. Dan kematian pula dicatatkan Setakat semalam Setakat semalam lah 332. Satu nombor yang banyak sebenarnya. Betul. Kan? Tapi apa yang membanggakan kita juga, sebab frontliners kita ni memang hari-hari berdepan, hari-hari berusaha untuk menyelamatkan kita semua. Kes sembuh 1,405. Ini jumlah yang sangat-sangat baik jugalah kan, daripada jumlah kes yang ada. Jadi tahniah dan juga semangat berjuang dan selamat berjuang kepada semua frontliners kita yang tak tidur malam, yang tukar shift katanya dan sebagainya. Betul, berpeluh semua pakai PPE Ya. kan. Saya setiap kali kalau saya fikir saya pakai mask pun kita rasa bukannya sesuatu yang seronok nak pakai all the time kan. Mereka pula pakai PPE, bayangkan Lagilah rasa macam rimas ke apa kan. Tapi apa pun yang paling penting, macam kita ingatkan, tolong jaga SOP. Ini untuk keselamatan kita bersama. Sebab apa Dayah? Saya ada pernah dengar juga, ada juga orang-orang yang cakap macam, tak ada benda lah benda ni. Tak ada benda lah benda ni. Saja je ni. Tapi sebenarnya kalau kita nak tengok, macam satu cerita yang dikongsikan lah. Ini satu kisah sedih yang berlaku, tapi apa yang kita sebenarnya nak sampaikan tu, benda ni berlaku berpunca daripada COVID juga sebenarnya, dan benda ni memang wujud. Macam ini yang berlaku apabila seorang bapa yang
ada ni lah dijangkiti COVID Ya, kan. Dan dia pun COVID. sebelum tu memang ada sakit buah pinggang, tak dapat berjumpa dengan keluarganya. Jadi mereka berhubung menggunakan video call ya. Ya. Dan bapaknya menulis dekat atas kertas tu sebab pakai alat pernafasan kan, tak boleh bercakap, tulis kat atas kertas, jaga diri apa semua. Nampak kalau boleh tengok di skrin, tolong doa dan terus solat Betul, hajat. betul. Abah minta maaf. Saya tak boleh bila cakap tentang ibu bapa ni memang sesuatu yang sangat sensitif dan di sini juga adalah sebagai peringatan bahawa anaknya cakap COVID is real. Betul. Mungkin, Itu yang dikongsikannya. Mungkin kita selama ni kita nampak tapi tak terjadi dekat orang terdekat kita. Jadi Betul. kita mungkin nampak benda Ambil kecil. remeh kan, Ambil remeh. Nampak kalau ikut nota ni, jaga diri semua, Betul. bagi pesanan-pesanan. Dan ini juga ada pesanan untuk kita semua untuk tahu bahawa ini bukanlah perkara main-main. Ya, dan kita juga ucapkan takziah kepada seluruh keluarga. Betul. Jadi Ya. kepada mereka yang masih lagi beranggapan macam COVID ni tak ada benda lah. Tolong ambil serius. Kita ambil iktibar daripada kes yang berlaku. Ya, dan banyak berita yang kita baca ya. Betul. Ada yang sedih, ada yang menyedarkan. Tapi ada satu perkongsian yang saya rasa Ini sangat cerita viral lah, cerita viral. lucu, comel. Ini bukan lucu, Dayah. Ini seram kadang-kadang ada, Dayah. Sebab Alah, saya, kalau contohlah zaman dulu-dulu balik kampung, nampak angsa, kita lari. Ya ke? Mana ada orang nak pergi angsa? Saya lain pula. Saya nampak angsa, saya kerja angsa. Oh, ya? Memang berbeza kita ni happy. Tapi tak apa, yang ni tak pernah Awak saya kerja dengar. angsa, Angsa manja. Itulah. Apabila ceritanya ni kan yang dikongsikan oleh anak dia juga, tengok mak dia tu boleh pula dukung angsanya. Kata angsa tu memang suka didukung dia. Ya, nak dia memang mandikan manja. apa benda angsa tu. Ceritanya dukung betul-betul macam baby. Dan kita nak kongsi dengan anda semua penonton di rumah supaya pagi ni sama-sama tersenyum. Tengok betapa manjanya lah angsa itu. Ada videonya, kita boleh Jom. mainkan sikit. Jom, Jom. tengok. Tu dia. Ya Allah, engkau kenapa? Kau bukan kucing tau. Engkau bukan kucing tau. Kenapa? Masalah kau ni? Kau bukan kucing tau. Kau bukan kucing Kau bising lah. Angsa tu pun betul lah macam dia tulis lah. Mungkin angsa tu rasa diri dia kucing agaknya. Yelah, dia rasa macam dia mungkin nampak orang lain manjakan kucing. Kenapa bukan diriku? Seekor angsa. Tapi Dayah, orang sebenarnya, betul lah macam kita tengok komen-komen daripada video tu juga kan. Orang akan cakap kan, angsa ni selalu kalau tengok mesti dia larinya sebab selalu kena kejar. Dayah je seorang yang kejar angsa. Maksudnya saya yang lain macam sikit lah. Maksudnya awak satu peringkat lagi nak sampai tahap makcik tu jugalah boleh dukung. Boleh angsa dukung. lepas ni. Nanti saya cubalah ya. Boleh bela kat rumah nantilah Dayah. Okey. Itu kita nak kongsikan beberapa Benda perkara. yang viral lah ceritanya. Yang viral, yang menarik lah kan. Sekarang ni kita nak sambung cerita. Okey. Apa agaknya yang berlaku di Borak Kopi Tiap hari Ini yang saya seronok sebenarnya. Ini bidang saya Dayah. Wow. Awak saya pelik lah awak sekejap bidang perfilman ya. Hosting ni bidang ni betul ke? Bidang masak-memasak, makan-memakan saya boleh. Ya ke? Wah. Tapi sebelum tu saya nak tanya Dayah lah. Dayah tahu tak pasal contohlah seni kulinari ni kita nak cerita. Okey, kalau seni kulinari ni saya kena jujurlah dekat semua orang. Saya memang tiada bakat. Saya lain macam Hefni. Hefni semua dia berbakat. Saya bukan berbakat. tu? Saya boleh buat. Jadi tak jadi belakang cerita lah. Okey, bagus. Itu effort yang bagus juga. Tapi macam kalau kulinari, Dayah tak berapa pandai tapi suka tengok sebab sangat-sangat kreatif dan mesti kena ada passion. Sebab hari ni Dayah kata Dayah suka tengok kan? Kita pun sebenarnya nak belajar lah pasal kulinari ni. Sebelum kita belajar tu kita ada VT dulu nak tengok. Bagi Dayah faham dulu kulinari ni apa benda sebenarnya. Wow. Okey. Jom. Nampak sahaja hidangan ni, semua pasti terasa lapar dan nak makan semua makanan ni kan? Lagi-lagi kalau kaki makan. Tapi, pernahkah anda ambil tahu tentang seni kulinari? Ia adalah satu kursus dalam bidang masakan, penyediaan makanan, membuat pastri atau kek serta aktiviti-aktiviti yang tertumpu di dapur. Seni kulinari sangat dekat dengan penataan makanan atau food plating. Ia merupakan proses menyusun dan menghias makanan dalam pinggan bagi menyerlahkan lagi kehadiran sesuatu jenis makanan sebelum dihidangkan. Selain penataan makanan, hiasan makanan atau food garnish amatlah penting untuk menjadikan menu hidangan kelihatan lebih menarik. Nak makan ke nak tengok je makanan tu? Yelah, sebab cantik sangat. Sayang nak makan. Tapi itulah, makan juga. Adab dekat meja makan tu jangan lupa. Jangan nak pelahap semua makanan tu. Nampak jodoh kan? Tak elok. Adab di meja makan merupakan peradaban dan etika yang perlu dititik beratkan dalam sesuatu majlis formal. Biasa dengar perkataan bento.
bento adalah bekal makanan yang berupa nasi, susunan lauk dan warna agar kelihatan sedap untuk dimakan dan semestinya mengundang selera. Pastinya untuk ibu-ibu yang selalu pening untuk menghidangkan makanan anak-anak. Jadi, bento sedia membantu anda untuk lebih kreatif. Pernahkah anda tahu penataan makanan dahulu kala? Ni dia pinggan enamel. Kebiasaannya, ia menjadi alat mengangkat makanan untuk diletakkan di meja makan dari dapur. Ia sangat memudahkan. Seringkali kita dapat melihat penggunaan ini dalam masyarakat Jawa yang menggunakannya untuk menghidang nasi ambeng. Ingat tak? Pepatah pernah berkata, tak ada yang lama, tak adalah yang baru. Barulah faham kulinari tu apa. Tadi bukan awak kata awak yang faham, biar saya tengok supaya Tadi seram. sebab ikut skrip. Sebenarnya tak berapa faham. Tapi Dayah nak tanyalah Dayah kan. Macam kalau contohlah dari segi memasak lah. Apa menu paling Dayah tera lah buat? Saya okeylah spaghetti aglio olio kambing bakar. Ui, Bukan daya bakar. ini bukan biasa-biasa ni. Bukan biasa-biasa. Kata tak berapa reti. Itu makanan favourite suami saya. Tapi yang paling saya amazed sebenarnya, saya nak belajar macam mana cara nak buat penataan Plating. makanan. Plating tu bagi Betul, nampak macam wow. Ini macam seperti di Hotel 5 Bintang. Saya nak belajar hari ni pasal yang bakery lah. Bakery? Sebab kulinari dari bakery juga Okey, tahu. okey. Nak Macam buat pastries, kek apa semua tu. itu. Itu tak saya nak belajar. Sebenarnya nampak tak? Banyak itu nak kongsikan. Betul. Hari ini. Banyak sangat. Memang menarik. Jadi memang tak boleh pergi mana-mana. Kena melekat Boleh bersama bancuh dengan dulu kami. kopi O, teh tarik, duduk depan TV balik. Kejap lagi kita kembali. Ya, Alright. dalam Warna Kopi Tiaw. Okey, jangan ke mana-mana. Baik, kita kembali dalam Borak Kopi Tiam dan sekarang ni Hefni nak tunjukkan skill. Ya. Ya, tunjuk. Bonjour, bon appetit. Kita makan Itu saya macam confused. Tu bahasa apa? French pun bukan. Oh bukan? Bukan. Tu French word. Lain macam. French slang Jawa gitulah. Ya. Okey, sekarang kita bersama dengan Chef Mashi. Ya. Yang sebenarnya yang pakar. Bukan Betul. Hefni, bukan Dayah. Ini yang Dayah paling nak belajar sangat sebenarnya, Chef. Dia nak belajar macam mana nak susun. Sebab selalu dia masak-masak ambil dalam kuali je. Memang ambil dari kuali. Tak adalah orang buat plating. Yelah, inilah yang kita nak belajar. Yang penonton di rumah pun sama-sama kita boleh belajar. Kita nampak ada pelbagai jenis penataan makanan. penataan makanan. Yang cukup cantik. Betul, Tak tahu rasa. apa. Tak tahu apa penataan makanan kan? Ya. Itu kita nak fahamkan dulu sebenarnya plating penataan makanan ni lebih jelas lah apa sebenarnya. Macam tadi Hefni cakap, okey, penataan makanan kan. Nak bagi betul lebih nampak cantik. Bila kita makan, kita nampak food dulu. Warna, colour. Pemilihan pinggan macam mana, apa kategori makanan, appetizer, sup, apa yang sesuai yang kita nak letak atas pinggan tu. Okey. Jadi nampak cantik lah. Kira orang cakap first impression lah. First Kalau kita impression. jumpa orang pun first impression tu penting. sama. Makanan pun sama juga, Chef. Sama. Jadi sebab tu kita kena buat plating. Plating ni bahasa putihnya penataan makanan lah bahasa Bahasa Melayunya. Okey, jadi apa kata Chef Mashi explain kat kita? Okey. Apa makanan kat hujung tu nampak macam roll-roll tu. Okey. Ceritakan satu-satu. Angkat sikit Hefni tunjuk. Okey, ini sikit. makanannya ya. Yang pertama ni, Okey. Chef. Dia boleh lah, Chef. Terus tergolek. Alamak, Chef. Hefni jangan angkat. Oh, jangan angkat, Saya- tak boleh angkat. Saya Okey. letak dulu. Sorry, macam ni. nampak tak? Okey, Tak okey. pernah buat. Kita tak pernah Okey. buat. Jadi kita suruh Apa, saya angkat. letak? semua Jangan, kita aku je. letak semula, letak semula. Okey, okey. Alright. Saya tak Okey. berani angkat ni. Ini adalah prawn wrap dengan Prawn. potato. Okey. Okey. This one kita punya salad. Okey. Okey. Bouquet of salad lah. Okey. Bouquet of salad? Ya, Wow. bouquet of salad. Macam flower pun ada bouquet. Betul. So, Macam salad pun kita sejambak. ada bouquet. Okey. Sejambak salad. Betul. And then this one kita punya salsa, mango salsa. So, benda-benda seafood ni kalau kita pair dengan salsa, mango, sour, agak Kenalah, kena lah. Okey, dia agak ada rasa masam-masam dia dia sikit, cantik. Gitu. Okey. This one kita boleh serve sebagai appetizer. Okey. Okey. This one also appetizer. This one kita panggil niswa salad. Apa dia? Okey, niswa salad. Oh, okey. Saya Niswa. Alright, niswa. Niswa. Ejaan Nicoise, tapi kita panggil niswa bukan nikwa. Niswa. Ini pertama kali saya dengar. Hefni pernah Okey. dengar. Ini bahasa French. Ya, niswa salad. Oh, you're Satu kita biasa. Okey. Niswa. Niswa. Okay, so this main course lah. Ni kita ada pasta, squid ink pasta, squid ink ya. Okey, yang gelap. ink. Oh, okay. okey. So, And then kita ada sea bass, pan fry sea bass, dengan kita ada pan fry leek ke atas. Okay, so at least tapi kalau you nak tambah lagi colour hijau ke apa sepatutnya Boleh saya nak juga. tambah tapi tak apa, okey. Okey, boleh ditambah-tambah lagi. I nak tambah sebenarnya
apa tu herb oil. Tapi saya takut dia macam meleleh. Chef, kan. ni ya. bukan mi kuning celup kicap Bukan. bukan. Takut orang tengok. Boleh juga. Boleh juga kan buat macam tu. Boleh Fusion. juga. Betul lah, dia macam ada bakat sikit lah untuk orang nambahkan. Rasa kita tak tahu tapi pada gaya. Okey. Kita support chef. Okey, Semua kita cakap dia sokong tu kita kena support. Yang this one adalah cream of pumpkin. Okey. Cream of pumpkin. So apa yang saya buat di sini adalah hiasan dia lah yang nampak dia punya apa? Putih-putih tu tu is whipping cream. Okey, whipping cream. Whipping cream. Oh, Okey. kita kena Chinese sikit chef Boleh. ke? Boleh, boleh. Okey. 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 Meleleh, baru meleleh nampak. sebab dia sup kan. Okey. So yang ni Melayu sikit lah. Okey. Hiasan pun cara Melayu. Okey. Saya tengok ni, saya tak tahu kenapa. Terus saya terbayangkan majlis perkahwinan Hefni. Bayangkan hidang punya cantik dekat depan tu Hefni. Ya Allah. Dia sebab Berantin. selalu kan kalau makan beradab kan memang ada design-design Ya, gini ya. kan pattern dia kan. Nanti panggil saya tolong Hefni. InsyaAllah lah FOC. chef. Okey. FOC. FOC. Hefni, jodoh je tak jumpa lagi. Tak apa, tak apa. Banyak orang nak sponsor dah ni. Tapi ni gunakan timun, cili dengan Saya gunakan cili, buat bunga cili. Okey. Ini asam pedas lah. Kalau okey. saya orang Johor, kita sendiri dengan asam pedas. Saya orang Melaka. Kita geng lah okey. Johor Melaka. Betul. Awak orang Johor saya juga. orang Johor. Ni Okey. asam pedas Johor ni Dayah. Iyalah, saya tahu saya orang Melaka pun asam Okey. pedas juga Yelah, famous. adalah sama jugalah. Kalau Ini kita nampak kat sini, kita ada cili, cili yang flower. macam sayur-sayur tu? Ini. Bukan yang Mana? ni. Macam Okey, daun-daun ni. Ini daun bawang. Oh, daun bawang. So saya Nampak tak kenal daun bawang tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa, kita maafkan Tak, Hefni. sebab dia dah design, kita confused. Okey, Kau okey pula tak ini. apa. Okey. Itu kita kongsi sedikit lah Okey. penataan makanan yang Alright. cukup menarik. Okey. Sekarang ni kita cerita Chef Rashid nak demo kat Okey, kita. yang ini paling penting. Okey. Kita boleh belajar sama-sama, chef. Okey. So yang ni saya nak buat western. Okey. western. Okey, yang ni saya buat nasi kerabu je sebenarnya. okey. So saya akan gunakan macam ini kita punya Chopstick. Kan. Tweezer. Okey, oi, besar betul tweezer dia. Hefni, itu bukan chopstick. Okey. Yelah, macam lebih kurang chopstick. Main sepit-sepit je. So inilah kita saya guna. Tadi saya guna buat untuk hiasan ini. Saya guna this one so senang macam ni je. Tarik-tarik aja. Guna biasa je ni. Chef. Guna ni tadi saya Chef, tarik. sebelum tu nak tanya, tweezer tu, dia memang tweezer untuk hias makanan Ini. ke? Ya, kita ada Oh, macam ni. dia Kita memang ada ada khas special lah. dia, Kita eh? ada kecil, kita ada besar, kita ada medium. Kan, kita tahu lah tweezer selalu kecil je. Ini Yelah, untuk yelah. Kalau makanan. besar mungkin kita guna untuk yang besar lah. Kalau yang Okey. kecil kita guna untuk yang halus-halus punya garnishing. Okey, Okey. Okey. Saya je start dengan western dulu Okey. Okey. Mashed potato. Pandai. Oh, saya baik. Saya baik betul. Saya baik betul, okey. Oh, saya buat yang simple supaya orang dekat rumah boleh buat. Boleh buat sama-sama. Kalau saya buat susah ni tak boleh buat. Betul, betul. follow. Kita buat yang senang Okey. dulu. Mem, kita tengok Okey, yang kat okey. rumah Tengok sama-sama. sama-sama, ni Okey. mashed Simple. potato. Mashed potato. Okey. You just ambil. Okey. Just letak. Okey. Tarik. Dah. Settle. Ah, dah. Simple. Okey, tarik. Ini Tarik. nampak Okey. macam ni Okey. Style design macam dah kena ni sudu. Saya suka rustic macam tu je. Rustic. Itulah dia rustic. punya term, Dia rustic. simple lah sebenarnya. Simple. Okey, simple. So kita lagi kena masa. ada benda ni so at least kita boleh apa? Lap-lap ke apa Okey, lagi. okey. 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 Okey, saya letak sini dulu. Cantik Alright, berbenau alright. Betul Okey. untuk lap je pun. Itulah. Okey, so you nak letak apa dulu? You nak letak Brokoli. brokoli. Okey. Tak macam tu boleh. Okey. Senang. Okey. Okey. Ni kita Susun. boleh sama-sama ikut lah kalau kat rumah nak cuba buat kan. Dapat Saya idea just ni kan. saya just susun. Saya suka food saya bila nampak tinggi so dia nampak gah. Dia nampak macam wow. Okey. Okey. Saya rasa macam nampak macam 3D lah. Wah, effect 3D kat So, situ. you Memang nak 3D letak- ni dia ya. Situ. Okey. Saya suka letak di mana suka hati nak letak kat mana-mana. Nampak ada dimensi di situ, chef. So jangan terlampau macam lugus sangat dia punya ni. So macam kena letak aje. Biar nampak macam berseni sikit lah Letak aje. You nak letak kat je. mana letak saja. So kita letak brokoli, carrot. Ni avocado ke chef? Bukan. Bukan, Ini eh? apa? Pumpkin. Oh, pumpkin. Saya rasa pumpkin. Saya nak sebut saya biar happy salah. Saya tak salah Tengok, dulu. Tadi dia jatuh kan, saya biar aje. Kalau saya betul saya suka. biar je, biar. biar Jadi je. design dia gitu. Biar je. Okey, okey. Design dia rustic. Okey, tak Okey. kisah. Ni senang lah kira Okey. ni. Yang ni yang paling basic kita belajar Okey. dulu senang ni. Ini apa? Chicken roll ke? Ini adalah chicken roulette. Apa? Chicken roulette. Chicken roulette. Chicken roulette. Okey. Oh, okey apa? Ada apa? Okey. Tahu dalam dia. Tak, kita yang ni dalam dia sebenarnya ayam juga. So saya blend jadikan dia macam ni. So nanti bila saya poach dia, Aha. poach tahu poach? Macam Rebus chef? Rebus macam 100 degree Celsius. Poach ni dalam 60 something tu. Okey, Tu tak dia dia, maksudnya- bubbly tapi tak kuat sangat lah dia punya. Rebus dalam suhu yang lebih rendah. Poach. Ya, macam poach egg macam tu. saya tahu poach egg je. Betul lah saya cakap. Oh, Okey. Pemahamannya nak cuba-cuba buat nanti kan. Okey. 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 So saya suka macam ni. Biasanya okey. saya suka letak macam 3 atau 5. Okey. Sebab nombor tu dia bila
4 dia jadi macam apa? Tak kena lah. Tak kena. Ah. Tak Masa kena. tu saya Okey. 7, Chef. Oh. Wah, nampak sangat 7 tu banyak. Chef. tamak. Saya tahu, saya 7, Chef. Nampak sangat Okey. banyak kat situ. Alright. Okey. Settle. Okey. Settle dah macam tu? So, Okey. kalau macam ni saya suka letak kita sebelum kita buat apa-apa kita planning dulu. Okey, kalau kita planning lebih cantik. Kalau tak planning nanti boleh, kalau macam saya dah biasa tak planning tak apa. Dah tahu kan, dah tahu macam mana Kadang-kadang pergi Tiba dia. je, gagal merancang adalah merancang untuk gagal. Wah, gitu. So saya ada Macam sos kat pakai sini. motivasi kata betul begini. Okey. Lepas tu kita Okey, saya ada sos kat sini. Okey. Saya ada mushroom sauce. mushroom sauce. Okey. Bila kita kata mushroom sauce, kita nak tunjuk dia punya mushroom tu, betul tak? Okey. Betul. Saya letak macam ni. Letak kat bawah dia, chef Selalunya kalau rulat ni, dia punya luar tu agak crispy. So sayang kalau kita letakkan yang crispy atas sos, so nanti jadi soggy. Tak boleh biar lama kalau letak luar, kalau letak atas dia kan. So kita Mesti, kalau kata mushroom, kita nak letak sos dia lah. Kita nak tunjuk dia punya mushroom tu. Alright, okey. alright. Okey. Tara, siap. Ada lagi? Ada lagi? Satu lagi, Belum lagi. Sebab belum kita lagi. lepas ni nak belajar satu lagi. Nak demo satu lagi. Makanan lain Alright, pula. kita letakkan Okey. daun mint ya. Tu. Ni bukan. Bukan. Kita apa? Apa panggil nama dia? Parsley. Bukan parsley. Bukan. Apa? Dah tahu. Nak sebut oregano salah ni. Bukan. Okay, time. Okay, dekat. Saya nak sebut tu. Tapi saya Patutlah macam pernah Okey. nampak. Okey. Okey, Okey, sekarang okey. settle. Alright. Okey. Okey. Simple je. Okey, contoh-contoh lah sebab dia punya plating dah cantik, makanan pun nampak western. ni. Harga selalu macam ni berapa, Chef? Selalu. Saya sebenarnya tak tahu nak cakap harga berapa, tapi kalau hotel biasanya dalam harga 50 ke 100 dia punya Ya range ke? lah. Okey, lepas ni kat rumah Okey. boleh buat macam ala-ala hotel. Betul lah. Harga Ala-ala for hotel. Bagi free feel je. lain sikit lah kan makan weekend-weekend ni kan. Dengan family juga. Macam makan dekat hotel tu. Okey. Okey. Alright. Now Lepas tu kita nak kita ke nak cuba. seterusnya. Tahu tak apa ni? Alamak, bila tanya soal macam ni jadi nervous. Ni kawan tahu ni. Kahwin. Ni kawan tahu. Bodoh ni. Favorite kawan ni. Okey. Favorite ni. Bila nak buat plating macam ni, saya tak letak atas nasi macam tu kan. Tak boleh, tak boleh. So saya akan letak sikit budu ni. Okey, atas ni. Okey. So nanti nak makan, you tuang je lah. Okey. Okey. Budu. Dapat kita tuang dalam yang Okey. macam bekas sudu Ya. yang estetik kalau orang sekarang cakap. Sudu estetik. Dia punya orang cakap ni seni persembahan ni. Kadang-kadang tengok cantik sangat takut nak makan tau. Betul. Jangan takut, makan aja. Sebab apa Syah? Bukan apa. Zaman sekarang kan semua orang kalau makanan kan memang dia akan berdiri atas meja tak gambar begini. Yang kat rumah tu jangan macam tak ada. Buat kan. Kalau buat tu selalunya dia nak gambar cantik. Betul. Kalau Lah, macam ni ni boleh mungkin lah. 5 jam je tak gambar. Okey. Cantik sangat. Itu Saya yang letak- lepas saya tu keluar letak soalan tu. condiments, Ni bila boleh makan ni? Asyik bergambar je makanan ni. Okey. Saya letak condiments dia. Condiments dia. Condiments ni macam apa-apa yang kita makan sekali dengan nasi kerabu lah. Okey. Sambil-sambil kita buat ni nasi kerabunya plating ni nak tanya juga Chef sebenarnya kan. Betul. Dari segi seni persembahan food Okey. plating ni, Okey. dia kita ada standard orang cakap standard protokol dia ke ataupun lain negara lain dia punya cara Budaya ke? dan cara je. Depends lah. Kalau macam kita, let's say kata Malaysia, you buat nasi kerabu, kita boleh buat modern plating. boleh buat. Kan biasanya letak dalam pinggan satu saja kan. Atau macam ni saya asing-asingkan. Okey. Saya lebih suka macam tu sebab dia nampak kemas. Okey, faham. Macam ni kita yang buat ni bukan modern plating. Yang ni kita campur sikit. Okey. Kita Fusion lah, campur. kata. Sebab Okey. kalau betul-betul kita memang boleh pakai this one, tapi kita tak ada this one. So Dulang je kalau dulang. tak biasa, Nak So bagi saya lagi meriah, saya nampak dia lagi cantik dan lagi wow lah. Baru boleh charge harga mahal. Nampak dia bayar ke situ ke Daya sini. tahu ni apa Daya? Itu dia punya garnish lah. Cik. Tak sebut tu. Itu Saka kerabu. Laya Itulah lah. kerabu. Dengan ni. dengan Apa lagi daun yang sup. kita kena letak patutnya? Apa lagi? Nasi. Telur masin. Telur masin. Okey. Telur masin Saya ada wajib. telur masin kat sini. Saya saja tak potong. Okey. Boleh potong dah? Tapi lagi share lah, Chef. Jangan kita buat bahaya kat sini. Okey. Okey. Bercerita tentang penataan Betul, makanan kita nak ni. tahu ni. Kita nak tahu dari mana sebenarnya asal dia, Chef? Siapa yang mula-mula buat food plating Dia ni? western punya style ke? Nak kata western tu sebab kita sebenarnya kalau betul-betul memang untuk cantik kan. Kita punya style kalau yang Malaysia ni tak ada sangat property. Tapi semenjak sekarang ni memang banyaklah. Memang Betul, banyak betul. kita buat food plating. Sebab apa? Sebab kita boleh jual dengan harga yang mahal. Okey. Food nampak cantik. Betul, betul. Okey. So kita memang menitik beratkan benda tu selain daripada rasa. Okey. Jadi tapi selalunya sinonim dengan plating ni western ke apa, Chef sebenarnya? Dulu macam western juga. Tapi sekarang ni semua Malaysian Kita pun pun dah. dah Malaysian pun Yes. dah. Okey, telur masin kita dah letak. Okey. Lepas tu kita nak letakkan kita punya nasi pula kan. Nasi. Okey, nak nasi nak letak dalam ni pun Okey. boleh. Okey. 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 Saya lap sikit.
Okey. Sebenarnya kalau kita tengok kan, bila buat food plating ni Daya, dia nampak macam senang Chef buat tau. Betul. Okey. Tapi bila kalau kita cubalah, kita duduk seorang-seorang depan pinggan, tak dapat macam ni Daya. Tak dapat. Yang kita dapat saya rasa memang orang kata basic lah ya. Ataupun habis sebelum letak kat pinggan. Yang tu selalu jadi kat saya punya student lah. Saya tanya mana food dah makan. Dia kata, saya cakap kenapa makan? Tak tahan tengok lapar. Tak cukup sabar. Letak sini tak kena, letak sana tak kena. Makan dululah. So let's say macam ini kan. Nak letak macam ini agak susah kan? Agak susah. So saya boleh angkat je letak sini dulu. Supaya okey. dia tak berlanggar Tak ke pecah. kanan dan comot. Faham. Saya tak kisah letak macam Ini ni. kita nak bagi nampakkan Okey. nasi dia tu memang seketul keluar macam itu kan. Letak macam ni je. Okey. So senang. Okey. Ini portion pun bagus, sihat, tak berapa banyak sangat. Lepas tu Okey. letaklah balik. Letak balik semua. Okey chef, sebab kita tahu macam menarik kan Happy bila belajar Betul. pasal Susunan ni. Susunan daripada makanan kan. Kalau Okey. mereka ni nak belajar dengan cerita tadi cakap pasal student dan sebagainya. Kalau yang di rumah cakap saya pun nak belajar juga. Apa Instagram, Facebooknya mungkin boleh kongsi. Saya sebenarnya sekarang ni masih bekerja lagi di Talis Culinary Institute, under Talis University. Okey, kalau Instagram saya Chef Mashi. Chef Mashi, Kalau nak, okey. Boleh ke Chef kalau tak tahu nak buat, nak tanya kat situ boleh ke? DM ke Boleh, tapi kalau macam nak betul-betul nak belajar, lepas SPM nak belajar betul-betul, pergi ke Talis Culinary Institute. Okey, masuk dia punya Instagram atau website. Kat sana banyak lagi chef yang boleh ajar lagi hebat daripada itu. Okey, kita ada ayam percik kat sini. Okey, ayam percik kita letak juga. Letak aja kat sini. Tak apa. Tak ada ayam percik ni tak sah ni. Okey. So kita mesti ada kuah dia kan. Alright. Okey, boleh Kuah nampak dia. Kuah dia. Ni kuah santan ni Chef. Ini kuah Kelantan lah ni. Kelantan mesti. Okey. Percik kan macam-macam style. Okey. Okey. Jadi saya tahu yang kat rumah tu di antara dua. letak situ. Rasa sibuk nak belajar perawatan makanan ataupun sibuk rasa lapar nak Sebenarnya makan. bagus tau. Sebenarnya bagus. Betul apa yang Chef cakap. Kalau contohlah lepasan SPM kan. Sebenarnya bidang kulinari ni adalah satu industri yang sangat luas tau. Betul. Jadi mungkin kalau nak belajar-belajar, tak kira lah lelaki perempuan pun boleh juga Raya. betul. Lelaki banyak. Student saya banyak lelaki. Sebab selalu orang cakap orang lelaki masak lebih sedap benda. Ya, Chef Hefni. Okey, tadi Daya suka kan? Apa ni? Ni saya ambil sikit-sikit. Sayur-sayur dia. Okey. Ini finishing Ah, aja. Finishing, garnishing dia. Okey. Nak garnishing tadi kan? Dah habis dah. Sambil-sambil dah tu ni. nak beritahu Okey. lah juga. Tadi untuk lepasan SPM, Chef kata Ya. untuk masuk college tu. Ya. Tapi kalau contohlah bayi-bayi kita ni Daya, ataupun makcik-makcik cuba nak belajar nak buat plating, boleh DM dekat Instagram Chef tadi ya. Boleh, Chef tak ada Mashi. masalah. Senang Je. saja. Okey, letak aje macam ni. Alright. Okey. Final touch ya. Ini adalah yang terakhir susunannya. Settle. Settle dah. Oh, cantiknya. Ini yang paling simple lah. Okey. Betul. Sebab kalau nak buat susah-susah nanti you all tak boleh follow. Betul. Sebab Ya. kita belajar Okey. daripada basic. Risau tak ada you all tak boleh follow Okey. You all. Kalau you all nak yang lagi susah, boleh pergi tengok saya punya Instagram. Alright. Itu yang lagi susah. Boleh kat situ kalau nak Okey. dapat idea apa Okey. semua. Terima kasih Okey. Chef. Sama-sama. Chef, Macam-macam Alright. menu kita ada ni Okey. Daya. Yeah. Okey, Tapi lepas ni boleh makan. boleh makan apa ni. Tapi sekarang ni kita sebab kita dah belajar pasal plating. Orang Okey. cakap seni perhiasan makanan ni. Kita nak tahu pula dengan kalau kita dah makan, mesti nak minum kan. Nak tahu pula seni persembahan latte art. Oh, Kopi. Kopi. latte art. Jom kita tengok. Jom. Bila waktu pagi macam ni, mesti menarik kalau kita dapat minum kopi. Ia boleh memberi kita tenaga untuk menjalankan kehidupan seharian. Tetapi, kalau dapat kopi yang ada seni seperti ini, lagi seronok. Inilah yang dipanggil latte art ataupun seni latte. Seni latte merupakan teknik persembahan yang dibuat daripada buih susu yang halus, kemudian dicurahkan di permukaan kopi, lalu membentuk motif tertentu. Okay, untuk latte art, kita sebagai barista ni, sebagai satu kepuasan pada kita untuk bila kita serve latte dengan lukisan. Barista tu perlukan ada skill yang tinggi untuk buat. So dia kena faham untuk kita punya frost susu, coffee, dia punya espresso extraction. So dengan skill yang tinggi, kita boleh serve dengan good quality cup of coffee latte untuk customer. Kita kena tahu dulu. Okey, cappuccino, latte. So untuk latte, kita kena betul-betul steam susu tu, kita panggil frost susu tu untuk mendapatkan creamy yang betul. Dan baru kita boleh pour perfect latte art. Dalam latte art, yang paling penting sekali ialah kita untuk frost susu. Kalau salah frost, tak akan jadi. Dan untuk latte art ni, kita kena pour dia slow-slow. Kita kena pour, kita panggil pour your heart into it. So kita tak boleh rush, kita tak boleh laju. Sebab actually kita macam artis juga,
artis lukis dekat atas kertas, tapi kita lukis dekat latih. Dan pergerakan setiap milisecond ambil kira. Kita tak boleh rush. Antara yang popular adalah motif angsa dan bunga tulip. Nampak mudah, tetapi untuk membuat seni latih yang kemas dan berkualiti perlu mempunyai kemahiran dan kerap melakukan latihan. Selain itu, banyak aspek lain yang perlu diambil kira, seperti jenis susu yang digunakan, suhu dan sebagainya. Yang saya recommend kita guna fresh milk, okey. Untuk UHT milk kan, ada heat treatment, boleh, tapi you betul-betul perlukan skill yang tinggi. Tapi kebanyakan kebiasaannya untuk dapatkan yang cantik, biasanya kita akan pakai fresh milk dan temperature yang sejuk. Untuk latihan ni, dia macam matematik punya formula. Once you get the formula, you dah senang. Macam diri saya sendiri, saya untuk latihan ni, saya paksa diri saya untuk join competition latihan. Daripada situ, bila you dah ada pressure, you terpaksa dapatkan skill tu. Dia perlukan experience dan you kena hands on, you memang kena practice. Saya harap untuk semua bersama saya luar sana boleh belajar. Mungkin kita banyak lagi source yang kita boleh selain pada kita boleh join kelas. Kelas pun saya rasa sekarang banyak kelas-kelas latihan. Dan sekali lagi saya tekankan practice make perfect. You have to practice. Untuk latihan, you tak ada shortcut. You have to practice. Macam mana? Ada rasa nak jadi barista di rumah anda sendiri? Boleh cuba buat daun dekat kopi dulu. Ya, kalau nampak? boleh, kalau lagi terror, buat muka sendiri kat situ. Saya pernah, Daya. Apa? Pernah orang buatkan kopi muka saya. Messi handsome kopi Dia tu. pakai mesin, tekan je. Kopi mesin. Wih, geramnya. Okey. Tadi kita belajar sikitlah pasal latihan. Tapi sekarang ni yang kita nak tahu ni, kita ada Chef Zam Akmal kita. Dan apa sebenarnya yang kat depan kita ni? Ada watercolour semua ni. So, Hafni dengan Daya, so hari ni kita nak belajar cakap teknik semburan menggunakan airbrush. Okey. Dan juga painting pada kek. Okey. Painting pada kek dan airbrush pada kek jugalah. Betul. Sebab selalu airbrush, saya tak tahu kalau penonton di rumah macam kalau saya selalu cakap airbrush ni kita cakap pasal kereta. Betul. Lepas tu graffiti. Betul. Lepas tu ada juga yang terbaru macam teknik makeup airbrush. Ini boleh guna kalau Daya nak try. Alamak. Saya boleh. kalau chef buat saya percaya, Hafni buat saya takut. Kita sekalikan je lah Chef. Dengan Okey, boleh lepas try kek kat tu Hafni boleh. lah. Okey, sekarang kita ceritakan tentang teknik apa tadi Chef sebutkan? Kita panggil teknik semburan udara menggunakan airbrush. Nak tahu dulu apa yang kita ada kat depan kita ni. So Chef? basically ini adalah kalau kek fondant, normally memang dia sesuai dengan fondant kek. Kalau buttercream ke dia agak susah sebab dia berminyak. Okey, So okey. susah dia nak melekat pada buttercream, tapi boleh digunakan. Tapi kalau macam hari ini kita akan demo pada ini kek yang kita dah salut dengan fondant warna putih saja. Fondant tu maksudnya dia keras luar dia tu Dia macam chewing gum style Okey, dia. okey. Okey. Dan ini adalah machine airbrush. So normally boleh dapat di kedai bakery lah. Tapi kalau contoh adik-adik tengok, ni bukan watercolour, ini adalah pewarna. Ini semua pewarna makanan yang Boleh boleh dimakan. dimakan. Jangan nanti cuba mama just cuba rasa. Mak buat Belajar kat kek, tadi bola kopi tiam. Tiba-tiba pakai watercolour pula lukis kat situ Teknik tu boleh gunakan, tapi cuma tukarkan kita punya medium. Okey, pewarna yang boleh dimakan. Betul. Okey, alright. So Hafni, Daya, so kita nak start airbrush ni. Okey. Kita try dulu Okey. Macam nak cat kereta ni rasanya ni. Itulah. Selalu cat kereta ke? Tengok adalah tapi kan chef kalau Yeah. tersilap buat ni boleh reverse ke ni chef? Tak boleh reverse lah. So dia kena So, dia dah tawakal lekat, dan orang cakap dia yakin je lah. Tawakal dan tenang. Tawakal Ini dan nak. teknik semburan udara. Okey, kita ini nak base dia dulu ya, Chef. Ini untuk base je. Okey, alright. So normally kalau kita buat colour pada fondant Daya ataupun hand ni, kita akan pakai banyak colouring. Okey. Tapi bila kita gunakan airbrush ni, kita cuma guna pada permukaan luar sahaja. Dia tak bagus serap lah ke kan? dalam. Ya, so maksudnya kalau yang concern takut makan colour banyak sangat ke, ini maksudnya lebih memudahkan Option. kerja. Pilihan yang lebih Pilihan yang lebih selamat. lebih Okey. selamat. Lepas tu, Betul. itu kita nak tukar colour lain ke, Chef? Ya, kita nak tukar colour lain. kita So cuci tadi dulu, itu dia punya cuci. So Air biasa ni? air biasa saja. Okey, alright. Tapi Kita kalau guna nak air biasa je. nak guna air zam-zam pun boleh. Okey, seterusnya kita Okey, so guna kita colour nak- pink pula ni merah. Ini kita akan guna warna orange. Warna Orange. orange. Okey. Kita tukar warnanya, Okay, bawah tu so orange normally sikit. starting dengan colour yang paling cerah, diikuti dengan colour yang Tone yang lebih gelap, lebih gelap. Tone yang lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat tu lebih gelap kan? Lebih gelap lah. Betul. Kalau tak ikut macam tu apa jadi chef? Normally dia akan susah sebab dia akan dia macam berbalam-balam sikit. Okey.
Sebab selalunya kalau kek ni kalau warna-warna cerah meriah macam ni, seronok kan anak-anak budak-budak tengok, nak kek tu kan. Tapi kalau nak kalau betul-betul uli warna, dia akan orang cakap makan masa. Satu makan masa. Satu lagi tadi yang saya cakap pakai colouring terlalu banyak lah. Okey. Kalau ikutkan peralatan untuk buat kek sebegini, Chef, tak banyak lah maksudnya kita perlukan colouring yang katanya boleh dimakan tadi. Betul. Lepas tu kita perlukan mesin mesin ni. airbrush. Mesin ni airbrush. sangat berguna sebenarnya Daya. Ya. Kalau sebelum ni kita buat kek biasa-biasa je, tapi kalau ada mesin airbrush ni, kek anda akan nampak luar biasa. Oh ya. Mesin airbrush untuk kek dan juga dia ada kompresor kecil dekat dia ada bawah ni kompresor kan untuk kecil. bagi tolak angin tu kan. Lepas tu Syazwan, ada teknik penjagaan yang lebih istimewa ke kalau kita buat kek guna Airbrush. teknik airbrush? Dia okey, bila kita main dengan fondant ni gula. So Okey. airbrush tu cecair kan. So bila cecair kena kepada gula, dia akan jadi apa biasanya? Dia akan Cecair melekit. gula. So elakkan terlalu tebal, maksudnya terlalu banyak sangat Airbrush cecair. tu. Betul. Okey, dia tak boleh tebal ya. So ini kita dah siap kita punya base. Okey. So sekarang yang kita nak cerita pasal painting lah. Okey. Wow, daripada airbrush kita ke painting. Base dia je kita airbrush. Lepas Base tu je airbrush hand tapi paint. hand paint. Tapi Okey. boleh juga kalau nak buat style graffiti pada kek, Boleh boleh juga. guna. Tapi orang cakap kena ada teknik yang betul lah. Betul. Sebab kita tak boleh nak padam-padam lah. Once dah tak ada kat situ, itulah kena terima. Itulah dia. Kita ambil yang mudah dululah hari ni. Kita ambil yang Sekarang mudah kita dulu. beralih kepada painting pula. Okey. Ini Ini kita- menarik ni. Ni mesti kena tahu melukis lah, Chef. Kalau tak ada rupa macam tak ni juga pula. Daya. Ramai yang tanya saya kalau tak ada bakat, kalau tak ada orang cakap tak berseni, boleh ke buat sebenarnya? Sebenarnya saya yang tanya tu, saya DM je. Daya Boleh. dia. Alah, aku sebut nama pula kan. Alamak. So biasa kena selalu buat. Selalu buat, selalu praktis. Saya rasa orang yang tak ada bakat, tak ada seni pun boleh dapat. Boleh rasanya. dapat lah. Jadi kalau kita dah try 2-3 kali dapat lah lukis bunga raya tu kan. Bunga raya susah. Mungkin bunga yang bulat-bulat je. Itu memang jenis bunga yang saya buat pada sekolah Tapi lah. Chef, kita nak lukis atas apa ni sebenarnya? Okey, ini sama juga. Ini adalah fondant. Okey, fondant yang kita dah roll dan kita dah potong dengan gunakan cutter. Okey. So, kita akan kalau tengok macam dekat kek yang kat depan ni, semua Okey. saya dah buat pada fondant. Okey. So kalau yang lukis tu semua saya lukis pada fondant lah. Okey, okey. Kemudian baru kita Lekatkan letakkan pada dia. kek. Okey, Boleh alright. juga turun lukis pada kek. Okey. Tapi macam Chef susah kata tadi sikit kan, lah nak handle. salah tak Sekali boleh nak tersalah ingat. tidak boleh Kalau diputar ini kembali. salah, kita boleh tukar yang lain kan? Okey. Okey. Dia boleh tanya, okey, dia sama je macam kita belajar kelas lukisan kan. Okey. Ambil seni ke? Saya ambil seni. ambil Tak, seni, mu- tapi- tengok muka pun tahu. Tapi Ah, huruf seni. C dapat. Seni saya. Jujur lah dia. Okey. Saya ada tu, Chef, nak buat Sama je painting dia. Okey. Normally kita akan guna warna yang paling cair dulu. Okey. Ingat paling cerah, ingat. lepas tu gelap-gelap. Betul, ikut tone dia. Terang. Okey. Ini apa Chef tu? ni Base memang dia? ada... Kita nak buat bunga. Oh, okey. Lain pula teknik cara Chef buat bunga saya. Oh, selalu Daya macam mana tu? Ah, Nak Daya. try ke? Chef. Mungkin Daya boleh try satu. Astaghfirullahalazim. Daya cubalah, Daya. Saya Daya jawab. satu. Okey, ambil tu kan bunga kat dalam Chef, ni kan. sambil-sambil tu nak tahu. Okey, boleh. Berus yang kita pakai ni berus macam berus watercolour ke? Berus Betul. makeup ke apa? Berus lukisan, berus watercolour. Maksud kita boleh guna okey. apa-apa jenis brush Apa jenis berus? Make sure halal lah. Alalah, okey. Sebab macam makeup kan, kalau yang di rumah tahulah kita ada blending brush, untuk shading brush. Oh, banyak Banyak brush. Ah. Sama juga dengan kek ke? Kalau kita tanya Daya pasal brush sampai besok tak habis. Dia akan list kan. List Sama juga macam kek tapi Jadi kita tak ikut cakap chef se-complicated je. lah. Okey. Jadi Ambil saya- brush saya watercolour boleh je lah, Tapi chef. kalau boleh sebenarnya. cairkan dengan air sikit. cairkan okey. dengan air. Maksudnya ambil warna dulu. Warna ataupun basahkan sikit dulu dengan ni, because dab sikit kan. Sambil-sambil kita tengok Daya buat tu kemudian kat kita- sini sebenarnya dekat dia punya fondant yang kat tepi ni, lukisan ni dah ada yang dah siap juga, ada beberapa antaranya kan. Kalau kita boleh ke chef saya angkat tunjuk sikit. Boleh. Boleh jatuh. Ini dia. Chef, saya nak tiru chef. Ini yang dah Boleh, siap lah boleh. antara lukisan-lukisannya. Mana boleh tiru chef? Buat Kita design student. sendiri lah. Kita student. Tadi belajar seni kan? Saya sini tak berapa sangat chef, tapi saya belajar. Okey, ini yang dah siap. Sementara tu kita tengok chef dengan Dayah. Dia tengah challenge lah Siapa apa kalah challenge belanja ni? makan Saya tak nak lawan dengan chef, saya tak nak. Saya tak nak lawan, saya nak Dayah belajar. takkan dah mengaku kalah sebelum lawan. Betul juga Tapi Okeylah. Tak apa, nak Dayah, lawan boleh, chef tu. Dayah. Ada hati nak lawan. Okey. Okey. Bila sembang pasal painting ni, kita Okey. jangan takut-takut. Kita buat je. Buat, tapi chef, orang cakap kita nak cuba, kadang-kadang orang yang tak tahulah, tak pernah buat kan, nak mencuba tu kan. Macam mana nak start tu kita nak start lukis bunga dulu ke, daun dulu ke? Dia ada tak dia punya teknik dia yang macam kita kena ikut susunan dia ke, manual dia ke, panduan dia ke? Dia tak ada orang cakap spesifik apa dulu. Dia normally kita akan buat benda yang main highlight kita. Okey. So kalau kita nak lukis bunga dulu. Okey, yang Daun-daun tu penyeri-penyeri tu cakap Kemudian. nanti baru kita tambah. Okey, Tapi bila kita lukis ni kita tak boleh orang cakap terlalu orang cakap
Detail sangat. terlalu fikir sangat tau. Okey. So sebab kita bukan pelukis, orang cakap yang pelukis yang professional. So kita just orang cakap take it easy je lah. Faham? Okey. Bayang Dayah. Saya dah ambil keputusan. Tengok sikit Dayah punya hasil. Saya tak nak lukis bunga, chef. Saya akan buat teknik abstrak nama dia. Okey, boleh. Abstract tu biasa kalau orang-orang tak kerti lukis dia akan cakap macam tu lah. Dayah. Sebab bunga. Seronok. Sebab bunga tak jadi bunga. Saya seronok lah chef hari ni. Boleh bagi, dia bagi kat Dayah lah. Tak apa. Tapi kita kena ikut dia punya tema kek tu juga, Dayah. Dia ikut tema. Tak bolehlah semua kek nak pakai bunga, semua kek nak pakai abstrak. Bukan apa. Saya ada plan saya. Saya tengok personality awak ni sukar dibaca. Jadi ni macam kalau untuk kahwin awak tak boleh buat bunga. Kita buat abstrak je semua. Oi, awak dah siapkan hari ni saya punya kek kahwin Yes. Okey, Mungkin boleh lukis muka F ni ke kan? Tapi ada juga chef orang lukis muka. Ada. Tapi sekarang orang dah tak yang bunga-bunga ni dah macam agak ketinggalan sikit. Okey. Tapi yang tengah in trend sekarang kalau muka karakter ataupun muka-muka kartun, superhero kan, dah suka kan. Itu orang cakap tengah in trend. Maksudnya masih lagi orang cakap tak ramai lagi yang dah buat. Yelah. Kalau macam bunga ni saya rasa dah ramai kat Malaysia yang buat. Maksudnya lukisan tu kita tak kira lah, boleh buat apa-apa sahaja. Boleh, betul, apa-apa saja. Tapi kadang-kadang kalau lukisan yang complicated tau chef. Contohlah kalau hari ni saya nak lukis kereta. Boleh ke kalau saya tak kerti lukis tu, saya tekap je pakai kertas karbon tu? Tak boleh Okey, saya share satu teknik macam mana. Ini kita nak tahu. Okey, kadang orang takut mungkin kena direct painting ke, kena terus painting ke. Tak, sebenarnya anda boleh gunakan pensel yang carbonless. Kalau pergi dekat kedai stationery, dapatkan pensel yang awak cakap carbonless yang tidak ada carbon. Kita tanya dia lah Maksudnya, boleh tengok pensel ni? Boleh. Macam mana nak tahu dia carbonless Normally dia akan beritahu. Dia kalau pergi dekat kedai stationery, dia ada tulis, dia ada mention. Okey, dekat sini tak ada tulis, tapi kalau kita pergi stationery minta yang carbonless. Ada tulis untuk carbonless. saya melukis dekat kek. Kita boleh guna untuk tracing ataupun kita lukis dulu ataupun kita tekap kan. guna pun boleh, tak masalah. Barulah kita dapat bentuk kereta Daripada tu. situ baru kita start painting lah. Alright, okey. Dayah dah siap ke Dayah punya bunga tu? Saya dah siap, chef. Saya nak beritahu saya dah kalahkan chef daripada segi masa. Okey, jom kita tengok sikit Dayah punya. Saya tak tahu kenapa challenge ni beri kepada saya. Astaghfirullahalazim. Okey, tengok Dayah punya. Ini dah lukisan Dayah. Limau Mandarin ke? Tak, sebenarnya saya nak buat tengah ni bunga. Tapi saya tadi macam belajar sains. Tadi kromosom X campur Y. Inilah ni tak, saya yang tengah tu sebenarnya telur masin yang kuning. Oh, yang sebelah tadi. Saya rasa sebab kita buat makanan kan, jadi tu telur masin. Yang keliling tu adalah teknik abstrak untuk orang-orang yang kreatif. Kalau anda tengok betul-betul, teknik ini dipanggil sebagai teknik seni yang tidak dapat dibaca. Yelah betul. Saya rasa susah orang nak membaca ni. Dayah lapar tadi dia tengok telur masin kat sebelah tadi. Yelah. Tu yang dia teringat telur masin tu. Tapi sebab apa dia tunjuk sini? Bukan dia tak nak tunjuk skill. Sebab kita nak tunjuk bunga yang sebenar. Kita bagi chef. Okeylah, pandailah Dayah akan mulai. Okey. Tak, tapi kan sekarang ni nampak chef sekarang sudah tampal tau. Wah, chef tampal pakai gam apa ni chef? Yang kita dah painting kat situ sebab kalau nak tunggu saya habis painting kan takut sampai ke malam Lama pula habis. kan kita pakai dah siap dulu. Tapi chef sebenarnya nak buat painting yang rupa dia macam ni ke? Kita guna memang kita nak buat macam ni macam. Chef yang tampal-tampal ni guna apa? Gam ke? Kita tak panggil gam, kita panggil ini royal icing. Royal icing. Memang dia melekat lah. Memang Dia sugar dengan cakap normally dengan putih telur. Dia memang khas untuk kalau kita buat wedding cake. Kalau untuk lekat-lekat ni kita bagi Dia pada akan berfungsi sebagai gam dia lah. Betul, Gam macam yang boleh pemegang dia. dimakan. baru tahu macam mana cara nak tampal ke tu. Guna apa Dayah? Royal 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 icing. Dia icing. gunakan gula Dan juga campur garam. dengan bukan garam. Itu nak masak, bang. Gula campur dengan apa Putih tadi? telur ataupun Putih telur. Baru dia lekat gula. Itu yang saya nak cakap tadi. Okey. Chef, saya tahu makin lama makin menarik. Tapi kan chef, kita masa kita suntuk. Betul. Kita sikit Instagram dengan Facebook bagi tahu orang ni nak orang belajar, tengok ni chef. sekarang tanya. Saya nak belajar buat telur masin macam Dayah tu. Nak tanya chef macam mana? Kalau macam untuk kek boleh follow di IG bisnes saya iaitu madeaboutcake_official. Tapi kalau saya punya private Zam_madeaboutcake. So kat tengok macam tu macam-macam. Kalau kita tengok macam-macam jenis kek ada. Cantik semua. Cantiknya. Tengok tak? Ini bukan setakat nak belajar. Orang tengok ni, orang nak order ni. Dia tak ada geram, sebab cantik sangat. Chef, terima kasih banyak-banyak sebab Betul, sudi kongsi dengan kami teknik airbrush kek macam ni. Tapi nampak macam nak settlekan Okey, terakhir. apa kata kita bagi pada Dayah Komplitkan. untuk orang cakap ini adalah final touch, kita letakkan bunga di atas kek. Kenapa bagi saya? Yelah Dayah lah. Sebagai penyeri kita hari ni. Dayah je bunga yang ada. Kita tak ada pilihan lain. letak je ke, chef? Letak kat atas. So kita punya kita facing Cocokkan dia. Alamak, jatuh. Chef, bunga ni pun bunga boleh dimakan chef Bunga boleh dimakan, dia daripada sugar. Wah, cantiknya. Sekali pandang nampak goyang-goyang macam yang betul. Okey, dah siap dah kita punya kek airbrush
nampaknya telur masin Dayah tak ada dilekatkan di sini. Minta maaf. Tapi tak apa. Lepas ni kita nak cerita banyak lagi tentang seni culinary. Betul. Syed Azam, terima kasih. Terima kasih Dayah, terima kasih Hafni. Jadi anda semua kena stay lah. Kita belajar lagi lepas ni. Sekarang ni kita buat kat sini dulu. Ya. Kembali selepas ni Borak Kopitiam. Telur masin. Tahukah anda terdapat pelbagai teknologi keuangan digital yang ditawarkan ketika ini dalam membantu golongan sasar di Malaysia? Nak tahu tak macam mana Kak Jah, Raj dan Aseng dapat akses kepada semua perkhidmatan ini dengan mudah? Memperkenalkan eBerkat Marketplace, satu inisiatif dari Malaysia Digital Economic Corporation MDEC, merupakan satu platform tunggal bagi komuniti B40 dan pengusaha kecil dan sederhana mikro untuk mengakses perkhidmatan teknologi keuangan digital seperti pembiayaan keuangan mikro, insurans mikro dan pelaburan mikro. Usaha murni ini merupakan kolaborasi bersama syarikat-syarikat teknologi keuangan fintech dalam menyediakan satu platform alternatif yang mampu milik dan mudah diakses. Nantikan juga promosi dan tawaran hebat di eBerkat Marketplace. Anda berminat? Apa yang ditunggu lagi tu? Jadilah macam Kak Jah, Raj dan Aseng. Layari eberkat.com.my untuk perkhidmatan keuangan digital anda. Boleh online aja. Semuanya di hujung jari. Saya paling tertarik sekali bila tengok kita punya VT tadi tu. Dia cakap pasal pembiayaan. Maksudnya boleh pinjam duit ni. Okey, kita cerita pasal eBerkat ni dan sekarang bersama dengan saya kita ada Naib Presiden Teknologi Kewangan dan Ekonomi Digital Islam Encik Nur Hizam Abdul Kadir. Panggil Cik Izam boleh Boleh. Cik Izam apa khabar? Baik pagi ni? Alhamdulillah. Katanya terpaksa cancel kelas berbasikal pagi ni? Kita usahalah. Usahalah. Okey, Cik Izam, kita nak tahu pasal apa ni, pasal MDEC juga. Kita nak tahu sikit sebanyak kan macam mana hala tuju sebenarnya dan objektif MDEC dalam memacu kewangan digital ni sebenarnya. MDEC adalah sebuah agensi kerajaan dan kami dipertanggungjawabkan untuk mempercepatkan ekonomi digital. Salah satu fungsi MDEC ialah untuk memastikan bahawa penerapan digital itu berlaku kepada rakyat. Dan salah satu permasalahan lagi-lagi COVID-19 sekarang ialah kewangan lah. Ya? Banyak orang tak ada kerja, banyak orang hilang kerja dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan dalam usaha kami untuk menerapkan digital dalam segi kewangan adalah dengan menggunakan fintech lah. Ramai orang sebut tentang fintech dan sebagainya ya. Jadi ini usaha kami untuk create awareness dan pada masa yang sama kita boleh mengajak tadi Kak Jah ke Raj ke Asing ke tadi itu ya. Boleh untuk bersama-sama menggunakan teknologi kewangan digital digital untuk dia dapat pembiayaan, untuk dia melabur dan dia untuk mendapat perlindungan insurans. Itu yang kita nak belajar sebenarnya. Kewangan digital ni satu benda yang mungkin agak baru bagi saya sendiri pun ataupun mungkin bagi yang menonton ni pun apa sebenarnya kewangan digital. Tapi sebelum tu kita nak tahu dulu pasal eBerkat pula. Okey. Sebenarnya apa tu kempen eBerkat ni, Cik Izam? Kami nak memudahkan rakyat. Lebih-lebih lagi kalau golongan B40, golongan micro SMEs yang memang memerlukan kewangan ya. Jadi dia satu platform tunggal, one stop center. Dan kami bekerjasama dengan 11 fintech companies ini tadi. Dan ada syarikat Silver Lake membantu kami untuk membina satu platform tunggal di www.eberkat.com.my yang mana Majah, Asing, Raj boleh akses secara mudah dan dia akan ditanya beberapa soalan dan setelah itu soalan itu dapat satu rumusan lah untuk kita membantu sama ada yang apply ni nak memerlukan pembiayaan ataupun insurans ataupun pelaburan. Apa yang ada ditawarkan dekat situlah kiranya. Tapi kiranya eBerkat ni adalah satu website lah Cik Izam Satu platform tunggal. Ya, satu platform. Website yang sebagai platform yang kita boleh pilih apa kemudahan yang kita nak gunakan dekat situ. Okey. Tapi kita nak tahu juga macam golongan PKS ataupun B40, kenapa perlu memilih eBerkat ni? eBerkat ini adalah satu option. Kalau kita nak tengok mendapatkan kewangan ataupun untuk melabur, untuk mendapatkan insurans, memang dah banyak. Betul. Ada bank, ada syarikat insurans dan sebagainya.
Tapi ini kita hidup dalam dunia Sekarang kan era IT, digital. betul. Lebih mudah lah. Lebih mudah. Jadi lebih mudah satu ya. Dia accessible. Sebab kita nak dapatkan, kita nak buat permohonan untuk dapatkan insurans dan sebagainya, semuanya melalui smartphone. Okey. Itu Boleh pergi ke satu. situ saja Itu kan. ya. Yang keduanya dia lebih accessible lah. Accessible mendapat Mudah, lebih mudah. Yang keduanya affordable. Sebab kalau kita nak dengar tu. kita nak melabur contohnya lah kita memang kalau nak melabur banyak. Ini kita boleh melabur dengan sekecil RM1 saja. Ada antara beberapa kemudahan yang ada di situ. Tapi tadi kita dah tahu pasal iBerkat ni adalah satu platform website yang kita boleh pilih nak insurans ke pembiayaan ke apa kan. Tapi iBerkat Marketplace tu macam mana pula? iBerkat Marketplace itu yang saya nyatakan tadi lah. Ini usaha sama dengan pihak fintech companies ni. Syarikat-syarikat fintech sebanyak 11. Kalau saya boleh baca nama lah ya. Ini memang kami berterima kasih lah sebab ini usaha pihak swasta. Kerjasama dengan MDEC. Aspirasi, Microlip, Sedania Asalam, Fundastic Funding Societies, Visual, Senang PKS, Policy Street, Hello Go, Luno, Maitio. Itu semua? Ini semua syarikat-syarikat fintech ni, syarikat-syarikat teknologi yang memberi solution pembiayaan mikro, insurans mikro dan pelaburan. Itu yang kita nak tahu juga sebab kalau sebut nama company tadi macam banyak. Maksudnya banyak kemudahan yang ada dekat iBerkat Marketplace ni kan. Tapi macam kalau lebih detail lagi macam Cik Izam kata tadi pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro lepas tu insurans mikro. Mikro je. Kenapa mikro? Contohnya lah ya, Mak Jah memerlukan wang. Kalau dia nak pergi bank, mungkin dia mendapat sedikit kesukaran sebab dia mungkin tidak ada credit history. Sebab dia tak pernah bekerja, jadi tak ada payslip kan. Dengan pembiayaan mikro ni dia lebih memudahkan, lebih senang untuk mereka lah. Kelulusannya lebih cepat. Ya, betul. Dan syaratnya lebih longgar sedikit lah ya untuk membantu golongan mikro sebab dia tak memerlukan RM500,000, mungkin dia minta RM5,000 saja kan. Jadi kiranya prosesnya tu lebih ringkas lah. Lebih ringkas dan kelulusan itu dilakukan dengan penggunaan teknologi lah. Ada banyak data analytics yang dilakukan untuk memastikan bahawa Makcik Kiah ke Makcik Mak Jah ke siapa-siapa ini dapat pembiayaan mikro itu. Alright, kita nak tahu juga macam rakan strategi MDEC dalam program iBerkat ni, itu nama-nama company yang tadi Encik Izam dah sebutkan kan. Tapi boleh ceritakan jugalah macam strategi MDEC bagi menjayakan kempen iBerkat ni supaya orang macam nak boleh lah pergi iBerkat ni. Boleh. Kita hidup di dunia digital. Lebih 80% rakyat Malaysia sekarang mempunyai smartphone. Betul. Ya, jadi Makcik saya sebut Makcik Kiah saya banyak kali ni. Makcik Kiah Asing Raj ni walaupun dia menggunakan smartphone, kadang-kadang dia menggunakan smartphone untuk communication ataupun entertainment saja. Ya, jadi kita kena terus menerapkan pengetahuan lah, awareness tentang penggunaan teknologi kewangan digital. Sebab teknologi kewangan digital ni boleh membantu hidup dia. Jadi mungkin ramai yang tak tahu lagi, MDEC akan melakukan both online dan offline. Online tu maksudnya banyak social media activation lah. Ya, sebab kebanyakan golongan ini mempunyai akaun social media. Jadi kita terapkan banyak lagi awareness di situ dan contohnya hari ini jugalah ya. Dan offline activities kalau COVID-19 nanti insya-Allah kita dah makin reda, dah makin bagus. Kami akan turun padang lah. Itu untuk bagi orang kenal lagi lah kiranya iBerkat Marketplace. Terima kasih Cik Izam kongsikan dengan kita. Tapi itulah kalau mungkin yang tengah tengok, dengar, nak cuba fahamkan, nak tahu, terus je pergi ke www.iberkat.com. Boleh pergi ke situ. iberkat.com.my. .my tertinggal kat sini. .my kat belakangnya. Boleh tengok semua apa kemudahan yang ada dekat situ. Sekali lagi terima kasih Encik Nur Rizal, Naib Presiden Teknologi Kewangan dan Ekonomi Digital Islam untuk bersama dengan kita pagi-pagi ni berkongsi. Tapi yang sekarang ni kita nak tahu juga, Dayah tu ada kat sana dengan siapa pula tu? Bento. Nampak ni, sekarang ni Dayah bukan nak tunjuk skill lukis bunga yang tidak jadi itu. Tapi kita bersama dengan Puan-Wati yang nak kongsikan tentang seni bento. Okey, pertama sekali Dayah nak bagi tahu, Dayah nak tanyalah kan. Kalau bento ni kita tahu dia asal daripada Jepun. Culture memang bawa bekal. Tapi menarik kan, ada sayur, ada buah. Susunan dia tu. Susunan dia tu. Ada warna kan. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit ini kenapa comel sangat ni? Okey, yang ni kita panggil seni bento. Seni bento? Seni bento. Maksudnya boleh menjadikan ni macam kucing? Kita buat karakter. Macam ni kucing, ni Rapunzel. Wow. Okey, daripada Mi ke
spaghetti ke, kita boleh buat Rapunzel macam ni. Buat rambut, jadikan dia rambut. Yang saya rasa kat rumah kalau ada adik-adik tengok kan, anak-anak mesti kata, comel. Memang terus rasa nak makan. Ya. Kan? Dan katanya kalau seni bento tu susunan yang cantik, yang menarik dan sebagainya. Tapi bila tadi ada satu term yang menarik juga daripada Jepun yang kata untuk mencantikkan jadi seperti ini. Okey, yang tu kita panggil charaben lah. Charaben. Okey. Dia susunan lah macam untuk warna, masukkan warna macam ni contohnya ada warna merah, ada warna orange kan. Ni sayur hijau. So budak-budak menarik nak makan. Kadang kalau macam budak yang tak suka sayur pun bila dia tengok susu dia nak rasa. Betul. Bukan budak je, kadang-kadang mak budak. Mak pun sama. Ada masalah macam saya tak berapa suka makan sayur. Ni cara untuk nak try. Kita rasa nak membuka try. Selera, membuka selera. Betul. Dan memang saya rasa macam kalau bercerita tentang seni bento ni sebenarnya adalah untuk menarik minat anak-anak untuk makan. Sebab tahu kan kadang-kadang ada fasa anak-anak yang tak suka makan, nampak. Betul. So ini nak bagi nampak menarik lah. Okay, kalau cerita dengan Dayah, kalau tengok yang macam di skrin tu, alah comel. Mesti dari bento semua. Dari mashed potato. Okey. Lepas tu ni ada nasi goreng. Nasi goreng ni? Nasi goreng yang panda tu kita guna cheese. Okey. Dia mie juga. Wonton mie. Wonton mie. Ya Allah, ini ni mashed potato. Cantiknya. Okey, berapa lama selalunya untuk siapkan satu desain bento yang cantik ni? Okey, biasanya kita ambil masa dalam, kalau yang paling simple 15 minit boleh siap. Okey. Lepas tu kalau macam yang agak susah tu, tu dalam setengah jam lebih lah ke atas lah. Ya ke? Tapi memang memerlukan kesabaran ya? Kesabaran. Okey, tapi lepas tu perlukan teliti. Teliti. Okey. Puan Wati, kalau nak cerita preparation, maksud persediaan sebelum kita buat, berapa lama sedia tu? Okey, yang tu kita masak tu macam biasalah, macam kita masak selalu kan. Nasi apa semua tu. Maknanya kalau macam kita nak sediakan bento tu pagi, malam tu kita dah prepare dah. Macam sayur kita dah basuh, maknanya kita dah sediakan bahan. Lepas tu cumanya bila dah bangun tu kita bentukkanlah, macam yang ni kita nak buat kucing kan. So kita bentukkan kucing ni. Maksudnya kita kena merancang dulu. Bukan tiba-tiba nak buat je. Okey, jadi sebab mestilah rancang nak ajar apa dekat penonton Borak Kopitiam. Okey, hari ni kita nak buat sandwich. Okey. Lepas tu kita nak buat karakter yang comel juga. Sandwich karakter yang comel. Okey, mari kita mulakan. Okey, jom kita nak buat apa? Mula kita susun sayur dulu. Okey. Sayur dulu. Sayur nampak gebu-gebu fresh ya. Fresh ni. Nampak. Okey, kita buat salad dulu. Kita letak salad, susun penuh lah. Susun penuh bagi nampak ni. Lepas tu satu penuh nutrisi. Pilihan betul. Makanan yang beragam, ada buah, ada kita sayur. Kita nak seimbang. Seimbang, betul. Okey, kita ubur sayur dulu. Kalau di rumah rasa macam nak cuba lepas ni boleh juga. Boleh sebab dia simple je. Ini simple. Ini kira paling mudah. Ni kira yang mudah. Kiranya kita nak bagi mak-mak dekat rumah pun boleh ikut, boleh buat kan. Okey. Baik, kita dah letakkan salad di situ. Lepas tu kemudian Kemudian ni roti. Roti ni kat mana-mana pun boleh dapat kan. So kita nak letak cream cheese. Cream cheese. Ni cream cheese. Okey, letak cream cheese. Kita sapu cream cheese sapu dulu. Ini boleh buat di rumah dengan anak-anak juga sebagai aktiviti. Yang work from home tu, yang bekerja dari rumah. So kalau macam ni anak-anak pun boleh buat juga. Kan. Orang kata menambahkan lagi kreativiti betul. dengan makanan. Tapi walaupun cuti, kadang setengah sekolah dia ada juga untuk buat bento tau. Online kan. Sambil tu bolehlah tunjuk skill terbaru. Betul. Okey, kita dah ubur cream cheese. Kita susun. Okey, susun, letak. Belum siap lagi saya pula rasa macam dah sedap kan. Macam dah sedap. Apa lagi lepas ni? Okey. Kita letakkan roti dan ubur cream cheese. Lepas tu ingat kita nak buat sandwich cheese katanya tadi kan? Ya. Lepas tu ni kita letak chicken slice. Chicken slice tak kisahlah nak ubur daging pun boleh, beef pun boleh juga ya. Ya. Lepas tu ni kita letak lagi. Letak lagi cream cheese. Letak lagi cream cheese. Okey, contoh lagi satu tentang bento ni. Ada saiz-saiz yang tertentu ke? Adakah lagi besar lagi susah? Ataupun lagi kecil lagi susah? Tak, kita ikut macam bekas bento. Okey, memang bekas sebesar ni je? Ada yang kecil lagi, ada yang besar lagi. Contoh macam ni kan, ni bentuk dia bulat. Tu dia. Lepas tu biasanya kita ikut saiz budak nak makan kan. Kalau mak nak makan
Besar sikit, boleh letak besar sikit. Aduh, rasanya mak akan enjoy kalau tengok anak makan. Okey. Okey. Lepas tu, selesai, kita nak buat yang comel-comel. Yang ni comel-comel. Kita nak buat beruang. Ni guna slice cheese lah. Lepas tu, ni kita ada toothpick. Okey. Okey. Lepas tu, kita tengok macam mana. Kita macam kita lukis. Okey. Ni paling simple. Kiranya mak-mak pun boleh ikut. Okey. Paling simple ni Kak. Paling mudah. Okay. Paling mudah. Lepas tu, ni telinga. Ni kira macam melukis. Macam kita melukis. Melukis. Tapi macam kita melukis. Sebenarnya kita potong cheese tu kita ikut bentuk beruang. Lepas tu, boleh makan tau. Ya, okey. Okey, lepas tu. Apa pula tu? Itu apa tu? Ini seaweed yang kita dah potong. Okey. Seaweed yang dah dipotong sebab kita nak buat bentuk mata, betul? Ni bukan mata. Mata, sorry. Telinga. Telinga dia, ya Allah. Mata pun kena guna seaweed juga kan? Ya, betul. Macam ni macam yang biasanya kalau lukisan kan kita lukis-lukis. Ini kita guna seaweed. Macam tampal. Macam tampal. Betul tampal. Okey. Selalunya inspirasi dapat daripada mana ni Puan Wati? Okey, selalunya kadang dari idea sendiri. Kadang macam anak minta nak kartun apa-apa. Jadinya kita rujuklah Google ke kan cari kartun-kartun tu. Okey, ni nak buat dia punya hidung. Alright, tengok Ini kita sebenarnya nak tunjuk kembali tau. Kalau nak ikutkan, kita dah siap pun satu. Dah siap satu, tapi kita nak tunjuk lagi. Kejap lagi, boleh Daya ambil tak? Daya nak ambil yang ni. Okay, boleh. Nak tunjuk kepada semua di rumah. Ni yang dah siap. Okey, ini yang dah siap. Nampak tak di tangan Daya sekarang ni? Yang bear yang sudah ditampal dengan seaweed. Yang merah tu apa? Yang merah tu peach, kulit kulit peach. Nampak? Comel tak? Ini guna cheese potongan saja. Lepas tu kita tampalkan dengan seaweed. Dan juga kita buat peach. Boleh juga kalau ada idea-idea lain nak letak sesuatu warna lain pun boleh juga kan? Ya, kita nak bagi menarik je, nak bagi nampak colour kan. Okey. Comel je. Okey. Kita tampal yang ni boleh? Boleh. Okey, letak kat sini. Okey, sabar. Saya takut tampal saya merosakkan beg ini. Okey. Tak apa, boleh je letak. Okey. Okey, Puan Wati letak. Takut saya akan menghancurkan beg ini. Okey. Kejap ya. Alright. Okey, mungkin boleh kongsikan juga sementara kita buat ni. Bagi tahu Instagram dan Facebook sebab ramai nak belajar ni. Instagram Hasnawati Yahya. Lepas tu Facebook pun sama, Hasnawati Yahya juga. Dan mungkin tadi mungkin yang ramai di rumah nak tahu juga, ada ke mungkin persatuan atau kelab-kelab bento ada. ni? Ya, kita ada kelab bento, kelab bekal bento Malaysia. Kat dalam tu banyak share menu-menu bento. Lepas tu ada yang share macam karakter yang comel-comel macam ni juga. So yang mana baru nak belajar boleh follow. Boleh boleh join Malaysia. Ya, betul. Okey, sekarang ni dah siap. Kita nak tunjukkan kepada semua apakah hasil bento bear comel. Beruang comel kita meh? Okey. Dah siap tapi buah tak letak lagi. Dan tada! Nampak tak? Macam ni sahaja kita boleh buat mudah dengan anak dekat rumah. Nak bagi mereka lebih tertarik untuk makan makanan yang sihat. Betul. Nampak ni lengkap nutrisi ni. Ada karbohidrat semuanya. Okay, kita boleh letak buah. Kita letak juga? Ya. Saya susun strawberry ya? Boleh. Okey. Saya letak 3 lah. Boleh letak blueberry sikit. Blueberry. Okey, kecil-kecil. Comel. Okey. Lepas tu kita buat blueberry ni dekat, saya rasa dekat sini lah. Ni kono-kono macam awan. Contoh awan. Okey. Nampak tak? Tada! Dah siap. Tak cantik lah ya? Letak kat sini-sini pun boleh. Celah-celah kan? Baik cikgu. Okey. Okey, ni kan bila kita letak padat, lepas tu bila kita tutup, anak bawa bekal, memang dia takkan tumpah. Contoh takkan kita boleh goyang. Itu tips saya kena bagi penuh. Kena bagi padat. Okey. Saya rasa Hafni mesti jealous sebab saya buat cantik. Cik, saya buat. Terima kasih banyak. Sebab memang saya rasa saya nak cuba idea dengan anak buah saya. Okey? Boleh try. Hafni mana Hafni ni? Hafni? Tak, bola ni. Tengah makan. Bola malam ni, Liverpool lawan malam ni. Saya tengah makan. Ni. Kenapa? Tak. Apa masalahnya sekarang? Bola malam ni, Liverpool lawan Leicester malam ni. Saya tak telefon buat WhatsApp telefon dengan siapa ni? Saya tak tahu, tak ada orang call pun sebenarnya. Sampai hati. Tak, saya nak tunjukkan sebenarnya Daya. Saya nak beritahu kat awak. Sebenarnya, kita dah belajar pasal susunan makanan, airbrush semua. Paling penting kita nak kena belajar pasal adab dekat meja makan. Pernah tak kadang-kadang kalau kita pergi makan, tengah makan ni orang sana, "Hey,
Buat apa tu? Tengah makan order apa? Sambil makan, sambil bercakap kuat-kuat. Itu macam tak kenalah dengan adab dekat meja makan. Okey, itu salah satu adab lah. Salah satunya lagi satu, kadang-kadang kalau kita duduk kat meja makan, contohlah macam saya dulu pernah pergi, first time pergi makan, tengok ada susunan macam ni Dayah. Okey. Saya pening Dayah. Oh, maksudnya... Ini nak pakai untuk apa Ini nak pakai untuk apa Banyaknya sudu dia Okey, tak apa Hefni. Biar saya yang tolong awak. Apa awak kata? nak ajar? Saya ajar. Okeylah, kita nak belajarlah dengan Dayah ni. Kita belajar dengan video ini supaya semua boleh tahu macam mana caranya. Assalamualaikum, selamat datang ke Rumah Timur. Saya Mumtaz. Dan saya Faiz, kami daripada Reka Timur. Jadi hari ini kami akan bawa penonton semua untuk belajar sedikit tentang table setting dan juga tentang table manners, etika di meja makan. Kadang-kadang walaupun di rumah, seperti kami selalu kita nasihatkan pada semua klien-klien kami ataupun rakan-rakan kami kena jaga etika di meja makan dan kena make sure, kena pastikan table setting tu sesuai dan sentiasa mengikut apa yang betul. So yang paling penting sekarang kita kena ada alas pinggan kita. Saya guna yang grey lah kan, nak match dengan biru. So the colour dia harmony, tak kontras. So kita letak yang pertama. Kita suka introduce barang-barang baru atas meja seperti tempat letak pinggan macam ni ya. Dia ada cermin kat atas, so dia nampak menarik sikit lah. Sebab kita gunakan semua matte, so yang ini dia nampak shiny sikit. Kita letak dekat tengah dan kita letak pinggan kita. Pinggan ni warna putih lah, jangan letak warna oren ke apa ke. So kita letak tengah ni. Kemudian saya guna sudu garpu yang warna silver. Boleh actually nak campurkan warna gold dengan silver, tak ada masalah. Saya letak sebelah sini, kiri dan kanan. Sudu selalunya sebelah kanan sebab kita orang Melayu ni suka tangan kanan lah kan. Kemudian kita letak napkin. Kemudian air minuman. Untuk breakfast ni kita akan sediakan teh tarik saja. Simple. Kemudian ini aksesorinya. Kalau kita nak buat individu setting, kita kena ada seperti pinggan kecil, macam tu tier ni. Orang selalu letak warna hijau je. So nak dia tak terlampau kontras sangat, kita pilih color dark egg. Macam ni kita tengok. Dan ini adalah garpu untuk kita makan buah. So siap dah kita punya table setting yang mudah. So yang mula-mula sekali, yang penting kita kena buka napkin kita dan kita alaslah di peha kita. Kalau kita makan dekat hotel, diorang akan buatkan untuk kita lah kan. Kalau tak tahu apa-apa nak buat atau yang senang, yang ikut sunnah, kita makanlah buah dulu. Jadi kalau nak makan buah tu, kita ambil sudu yang garpu ataupun untuk yang khusus untuk appetizer lah, untuk permulaan untuk buah. Jadi kita makan ambil yang depan tu dan terus cucuk dan makanlah. Dan memandangkan kita telah menghias dan telah menyediakan setiap tetamu ada lauk-lauknya yang berdekatan dengan dia, jadi senang. Ambil je sudu yang memang ditetapkan dan kita boleh ambillah lauk-lauk kita untuk dimakan bersama dengan nasi lemak kita. Kalau boleh, kalau makan tu janganlah pinggan kita punya sudu garpu tu berdenting sangat. Kalau boleh kawal lah kan. Dan juga apabila menyuap tu, kalau boleh janganlah terlalu banyak, penuh sangat dalam sudu tu, nanti nak makan pun susah. Biarlah dia sedikit dan nak masuk pun senang, masuk mulut pun senang. Kalau kita berbual dengan tetamu kita ataupun kawan kita, kita janganlah letak tangan macam ni ataupun macam ni ataupun mendagu macam ni. Saya rasa itu tak appropriate lah. Tangan kita kalau boleh kita kurangkan cakap macam tu sangat, kita akan letak di bawah saja. Okey, kita dah selesai makan. Selalunya kadang kita lupa bila kita dah selesai makan tu, kita letak je kita punya sudu garpu tu macam-macam mana. Ada yang kejap lagi tak bawah lah, ada yang satu kat sini lah. Sebenarnya taklah macam tu. Yang eloknya
kalau anda telah selesai makan, letaklah kedua-dua sududan garpu kita di sebelah kiri untuk menandakan kita telah selesai makan. Ada juga kadang-kadang kita buat bentuk X ya, menandakan dah sudahlah. Jadi praktikkanlah dan amalkanlah adab-adab yang kita tahu tu supaya kita nampak profesional, kita nampak etika kita tu ada tertibnya. Ada tertibnya. Jadi good luck kepada anda semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. So cubalah setting yang lain sikit di rumah. Alright, sebenarnya hari ni banyak dah kita dah belajar ni, Raya. Ya. Tadi last kita belajar sebelum komersial tu kan, adab dekat meja makan macam mana. Dapatlah kita tahu sikit pinggan ni untuk apa, sudu ni untuk apa kan. Jangan tersalah lah. Macam Dayah janganlah pecah rahsia. Saya pun dah salah. Tapi biasalah kita buat kesilapan. Yelah, sebab kita tak tahu kan. Tapi yang penting kita dah belajar hari ni. Okey, kita nak bagi tahu ni, nak kongsikan sikit yang mana untuk semua nikmati diskaun besar dan tawaran daripada 300 jenama gaya hidup sekarang ni. Dapatkan Big Point untuk segalanya. Muat turun aplikasi Big Loyalty sekarang. Boleh dapatkan dekat situ. Sekarang, muat turun aplikasi dan daftar sebagai ahli Big. Okey. Itu dah share pasal Big Loyalty. Betul. Kita dah orang cakap dah belajar pasal makan-makan apa semua selalu. Kalau macam kat kerja kahwin, sambil makan-makan ada orang perform. Ya. Dan awak dah pilihkan siapa nak perform kat majlis awak? Saya cuba nak tanyalah kalau dia nak sponsor saya juga kejap lagi. Tapi itulah, hari ni kita ada dengan kita sekarang ni. Ini orang yang mencipta lagu ni sendiri yang akan cipta lagu Hujan. Kita ada Mimi Fly, Farid Frequency. Saya have ni apps telefon. Dayah? Sebab dia orang semua nama ada benda lain. Mimi Fly, Farid Frequency. Frequency kan radio. Tak berasa teruskan Daya Bakar je lah. Tak boleh nak fikir sekarang ni. Tapi yang penting pagi-pagi ni. Daya Bakar. Daya apa? Daya Bakar? Daya Bakar kira Daya Burn. Itu panggilan sebenarnya kat sekolah. Okey. Sekarang Mimi bangun pagi terus bertenaga, Mi. Dia tenaga. Thank you. Tadi Farid ada fly dia. Dia rasa fly. Farid ada bagi tahu ni, Mimi waktu tidur pun dia jogging. Dia punya aktif kan, dia punya bertenaga di pagi hari. Baik, sebenarnya hari ni kita nak kongsi tentang lagu. Single terbaru Hujan dengan cuaca sekarang yang hujan. Alhamdulillah. Itu maksudnya dia ada synchronicity di sana. Macam kenalah time ni tu maksudnya tu. Tapi cerita dia pasal apa, Mi, sebenarnya, Mi? Lagu Hujan ni. Lagu Hujan ni dia mengisahkan tentang pergolakan minda. Hasil karya Mimi, Rafiq Khairuddin dan juga Ultimate. Lagu ni adalah salah sebuah soundtrack untuk movie yang akan rilis tahun depan yang bertajuk Bisikan. Jadi cerita lagu ni dia memang cerita pasal pergolakan minda, dia cerita pasal macam mana kita deal dengan fikiran kita, antara positif atau negatif yang bermain di fikiran kita tu kan. Mimi rasa lagu ni kira untuk bring awareness pasal itu. Pergolakan minda tu maksudnya apa-apa situasi yang kita lalui lah. Apa saja situasi kita lalu. Kita sedih. Jadi macam dengan hujan, bagi Mimi bila datangnya ilham hujan tu rasanya sebab ilham hujan ni kan dia datang untuk mencuci kita, dia membersihkan kita, dia cleanse kita kan. Kalau kita macam stres ke apa kita mandi, betul tak? So macam Mimi rasa air dan hujan ni kira ubat. Lepas tu Mimi sangat happy sebab bila Mimi buat music video ni, kami buat music video ni guna iPhone 11 Pro. Ya ke? Maksudnya telefon saja. Lah Wow. Menarik kan? Mimi nak sangat buat. Mimi nak buat lama sangat. Itulah. Sebab Mimi suka pakai, kita semua suka pakai phone. Pakai telefon kan? Yes. Jadi Mimi dapat buat music video pakai full pakai telefon saja. Itulah zaman sekarang semua orang boleh buat video pakai telefon je. Tapi boleh buat video klip macam ni memang cantik lah. Ni seni ni. Idea dia macam dancer pun baik guys. Dancer ni Dalila dengan Bey ni memang baik combination dia. Semua koreografi tu memang design masa tu. Kira menari Mimi ni semua koreograf masa tu. Oh ya? Menarik sangat. Menarik sangat macam mana lagu ni. Mi nak tahu dalam tu nampak macam Ultimate tu? Yes, lagu ni memang lagu dengan Ultimate. Tapi seperti semua yang sedia maklum, Ultimate dah tak perform live. Dia tak nak depan. Jadi itu yang seronoknya sebab itu yang seronok? Ya, sebab Mimi suka kerja dengan newcomer atau talent-talent yang muda. Mimi suka. Jadi dalam banyak-banyak kita dah jumpa Farid Frequency. Baik. Macam mana cerita pertembungan untuk membuat lagu bersama ni, Pichi? Di frekuensi berapa tu?
kena tune sendiri. Saya tune. Alhamdulillah ada orang jumpa. So gelombang tu sampai kepada dia orang. Jadi alhamdulillah terima kasih kepada pihak yang memanggil saya untuk ganti Ultimate sebab saya memang dengar Ultimate dari kecil. Lepas tu tapi tak dengar lagu dah hafal lirik lah. Tak tahu pula tiba-tiba kena gantikan dia pada hari ni. So baik. untuk lagu ni. Nanti korang tengok. Oh, memang bakat luar biasa yang ni. Tak ada. Mimi Plus dan Abang Farid. Apa macam mana? Kalau selain tak sabar ni. Kita betul saya dengan Every memang tak sabar. Nah, tapi kalau nak bagi tahu jugalah untuk maksudnya sebab kita tengok ni video klip dia kan. Maksudnya dah ada kat YouTube kan? Ada. Boleh saja type hujan. Ada official lirik video kat YouTube. Dan kita ada kat sini saya nak perform macam ni. Lagu Hujan ni OST untuk soundtrack filem kan. Tapi tahu juga Mimi menulis, Mimi kompos lagu ni sendiri. Memang seorang-seorang buat kerja. Tak adalah. Ada kawan-kawan yang support lah. Bila kita buat muzik ni kita tak pernah buat seorang-seorang guys. Shout out tu semua yang tengah buat muzik sekarang. Kita memang sebenarnya tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena combine soul. So Mimi kerja dengan Rafiq Khairuddin dia baik. Ultimate pula buat rap baik. And then macam yang buat mixing, yang buat mastering. And also orang yang bertanggungjawab visualkan muzik ni. Semua memain peranan. Jadi terima kasih Alpha Legacy, terima kasih Farid Frequency, terima kasih Ultimate, Rafiq Khairuddin, everybody. Dia orang kata berkumpulan lah kalau kerja tu. Cuba orang cakap style Mimi ni. Itulah saya shout. Tak, saya tak Mimi, saya tu rasa macam betul tu Mimi, saya pun rasa macam tu juga. Tapi kan Mimi, dengar cerita Mimi selain lagu Hujan untuk Mimi buat ada beberapa lagu lagi yang tengah coming soon. Ya. Saya terikut juga ni tuan. Gerak betul. Tak, Mimi bila cakap dia ada karakter. Sebenarnya karakter tu dipanggil sebagai swag. Swagger. You got it, girl. Swagger. Okey, macam Mimi kita tahu kan, Mimi pandai menari, pandai nyanyi. Farid, awak sendirilah kalau tengok Mimi sebelum ni. Awak punya impresi, apa awak punya jangan ada beef ataupun battle dengan dia, jangan mesti kalah ni. Kalah ni. Dari segi semua aspek. Dari semua aspek. Overall dia menang. Tak kena belanja ni. Belanja. Tak kena belanja. Minta breakfast tu. Okey. Jadi anda semua boleh tengok yang katanya tadi tu macam energi sebagainya. Sorry. Swag. Energi dan sebagainya apa kata kita tengok persembahan mereka. Persembahan ya. Terima kasih yang menonton Borak Kopitiam hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ada lagi Borak Kopitiam hari Sabtu, hari Ahad. Ya, Zakirin semua chef-chef yang hari ini belajar tentang kulineri. Terima kasih banyak-banyak. Kita saksikan Hujan sekarang ini bersama Mimi dan juga Farid. Frequency. Silakan. Assalamualaikum. Damaikan aku, hayalanku semakin membawaku jauh. Apa maknanya hidup? Beban di bahu ini siapa yang tahu? Dari mana datang suara-suara ini? Hujan bisikan padaku. Berat pikul buah fikiranku kelat. Kudrat tinggal 2-3 kerat. Medan perang sambil waras ku meniti sendiri di atas benang. Tergelincir tak boleh terbang, tergantung pegang kuat. Di bawah ada jurang, terampung sedetik jerit memenuhkan ruang. Lemas tanpa air, cemas ku beku belum cair. Golek kiri kanan tiada siapa yang hadir. Pada cerdik menghedik, kau memang mahir. Suara itu batin tak nampak mulut yang zahir. Kadang berbisik, kadang bergema, kadang membelai, kadang yang mencaci celah. Kadang dia senyap memerhati bukan lenyap. Kadang dia masam, kadang manis manja sedap. Selalu dia aku menyamar sebagai kamu. Kembar siam yang tak diam aku dengan aku. Hujan damaikan aku, hayalanku semakin membawaku jauh. Apa maknanya hidup? Beban di bahu ini siapa yang tahu? Dari mana datang suara-suara
masuk permainan baru. Kerja gila judi kau waras, kita baling dadu. Bertekak dalam otak, bertarung di dalam kalbu. Kita tengok siapa tewas, aku atau aku. Kau memang licik, tak boleh bagi muka sikit. Mula naik toncet, pijak kepala sampai robek. Air muka tenang, bawah permukaan bergelut. Tiada lawan mulut, perang hujan tak bersebut. Pidato siang ko, aku ni patuh. Lebatnya, debatnya, aku sekerat je. Menang dan kalah, aku tak salah. Tak boleh tabah, aku tak gagah. Aku tak sempat rehat, kita teruskan sambung. Dua belah dalam satu jasad yang bernaung. Bila akal bertarung, personality bersambung. Bila mati tersadung, buah fikirannya maung. Let's go, baby. Let's go. Dalam hujan